Jadinya tuan-tuan, pada fasa dakwah secara terbuka, saat itu sahabat Nabi dan juga Nabi kaum muslimin ini telah diseksa, ditindas, bahkan dizalimi dan juga bahkan dibunuh oleh orang-orang Quraisy pada waktu tersebut. Dan ketika itu tuan-tuan, tidak ada satu pun perintah Allah yang membenarkan Nabi untuk mempertahankan diri mereka dengan cara berperang dengan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد, Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama dapat tunaikan solat fardu subuh berjemaah dan juga dapat duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah. Insya-Allah untuk pagi ini kita akan baca satu surah, iaitu surah yang ke-85 dalam Quran, iaitu surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, surah yang ke-85 dalam Al-Quran. Jadi saya jemputlah pada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah untuk sama-sama dengan saya, sama ada boleh ambil Quran terjemahan sekitar masjid kita, ataupun tuan-tuan boleh buka smartphone tuan-tuan yang ada Quran terjemahan. Okey, mudah-mudahan kita ambil sedikit pengajaran ataupun mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan daripada firman-Nya di dalam surah Al-Buruj, mudah-mudahan insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada surah ni tuan-tuan ada beberapa pengajaran besar dan pengajaran penting yang kita boleh belajar, yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum tu, surah Al-Buruj adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan ketika mana Nabi berada di Mekah dan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Andaiannya tuan-tuan, surah ini diturunkan pada saat-saat Nabi berdakwah secara terbuka. Okay, kan saya sebutkan pada tuan-tuan dalam kuliah sirah kita, dakwah Nabi SAW di kota Mekah terbahagi kepada tiga. Pertama, dakwah secara sembunyi. Kedua, dakwah secara terbuka. Ketiga, dakwah di luar kota Mekah. Jadinya tuan-tuan, pada fasa dakwah secara terbuka, saat itu sahabat Nabi dan juga Nabi kaum muslimin ini telah diseksa, ditindas, bahkan dizalimi dan juga bahkan dibunuh oleh orang-orang Quraisy pada waktu tersebut. Dan ketika itu tuan-tuan, tidak ada satu pun perintah Allah yang membenarkan Nabi untuk mempertahankan diri mereka dengan cara berperang dengan orang Quraisy yang menyerang dan membunuh kaum muslimin. Tidak ada satu pun ayat ataupun perintah daripada Allah. Yang ada kebanyakannya meminta Nabi dan juga kaum muslimin untuk bersabar, tahan kemarahan kamu, sabar perasaan kamu, sabar. Tempohnya tuan-tuan lama, 13 tahun ketika mana Nabi duduk di Mekah. Ini bukan tempoh yang pendek, tapi tempoh yang panjang. Bersabar dengan perangai Quraisy yang menindas dan menyusahkan dakwah Nabi SAW. Jadinya tuan-tuan,
mungkin kita tertanya-tanya apa mesej ataupun apa yang Allah Ta'ala telah berikan semangat kekuatan kepada kaum muslimin untuk menghadapi tempoh-tempoh kritikal tu. Antaranya Allah Ta'ala turunkan pada surah Al-Buruj. Okay, antaranya Allah Ta'ala turunkan pada surah Al-Buruj. Ketika mana kaum muslimin menghadapi situasi yang sukar, ditindas, dizalimi, Allah Ta'ala turunkan surah ini tuan-tuan sebagai satu penenang, memberikan kelapangan jiwa dan menguatkan kesabaran kaum muslimin. Ada mesej-mesej yang besar pada ayat ini. Baik, sebelum kita masuk pada surah Al-Buruj, tuan-tuan kena tengok pada surah-surah yang sebelumnya. Pada surah yang sebelumnya tuan-tuan, ada 3 surah yang kembar yang sama, iaitu pada surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan juga surah Al-Insyiqaq. Surah yang ke-81, 82 dan juga 84. 3 surah ni kata Nabi SAW, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah falyaqra iza syamsu kuwirat, iza sama'u fatarat, iza sama'u syaqqat. Kata Nabi SAW, mana-mana manusia yang ingin melihat kiamat, suasana kiamat itu dengan 2 biji kepala, 2 matanya, macam nak melihat dengan matanya, kata Nabi, bacalah surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan juga surah Al-Insyiqaq. Ini 3 surah yang tuan-tuan tengok sebelum surah Al-Buruj. Namun dalam 3 surah ni tuan-tuan, ada dicelahi dengan surah Al-Mutaffifin, iaitu pada surah yang ke-83. Al-Mutaffifin adalah surah yang mendetailkan daripada surah Al-Infitar. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Infitar, Allah Ta'ala ada cerita tentang golongan Abrar dan juga golongan Al-Fujjar, golongan yang beramal saleh dan juga golongan yang derhaka kepada Allah. Al-Mutaffifin detailkan 10 ayat cerita tentang golongan derhaka, 10 ayat lagi cerita tentang golongan Abrar. Okey. Manakala pada surah Al-Buruj, kaitannya dengan surah sebelum tu tuan-tuan, iaitu surah Al-Insyiqaq. Kalau tuan-tuan semak dalam surah Al-Insyiqaq sebelum surah Al-Buruj, Allah Ta'ala ada cerita tentang orang yang dapat buku catatan amalannya dekat akhirat nanti dengan tangan kanannya dipenuhi dengan penghormatan daripada Allah, dimudahkan hisabnya. Kata Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Antaranya Allah kata, diberikan buku catatan amalan dengan tangan kanan, kemudian dipermudahkan hisabnya oleh Allah di mahsyar, kemudian dia akan kembali kepada keluarganya di syurga nanti dalam keadaan gembira. Kaitan ayat ni tuan-tuan dengan surah Al-Buruj, Allah Ta'ala nak bagi tahu, kamu nak dapat syurga di sisi Allah yang nilainya tinggi ni, cagarannya adalah ujian berat di dunia. Cagaran nak dapat syurga di akhirat ni tuan-tuan adalah dengan ujian yang besar daripada Allah. Bahasa mudahnya tuan-tuan, asal beriman sahaja dengan Allah, ujiannya mesti berat. Okey? Okey, asal nak dapat syurga di akhirat nanti tuan-tuan, dipermudahkan hisab, nak masuk syurga Allah, dunia ujiannya mesti berat. Ada ujian-ujian yang ditempuh oleh kaum muslimin, dan pada surah Al-Buruj Allah detailkan apakah ujian yang ditempuh oleh kaum muslimin. Baik, tuan-tuan tengok pada ayat yang pertama surah Al-Buruj. Allah Ta'ala sebutkan, was-samaa'i dzatil buruj. Kata Allah Ta'ala, demi langit yang memiliki al-buruj. Allah Ta'ala pada ayat pertama ni tuan-tuan bersumpah dengan langit. Saya dah ulangi pada awal-awal dahulu, Allah Ta'ala seringkali bersumpah dengan langit sebab langit adalah makhluk Allah yang paling besar yang boleh dilihat dengan zahir mata manusia. Ada tak makhluk yang lebih besar? Ada. Cuma yang paling besar di zahir mata manusia ni tuan-tuan adalah langit, sebab tidak ada manusia yang tahu di mana awal dan penghujung langit. Tidak ada manusia yang tahu betapa tinggi dan besarnya langit ini.
Jadi Allah tak nak bagi tahu, kalaulah makhluk aku yang bernama As-Sama, langit ini pun besar, aku Tuhan yang maha besar, lebih besar lagi. Okey, sebab itu Allah Ta'ala bersumpah dengan langit. Cumanya Allah tambah lagi tuan-tuan. Kata Allah, demi langit Zatil Buruj, yang memiliki Al-Buruj. Al-Buruj ni tuan-tuan, ada beberapa tafsiran ulama tafsir. Pertama, Al-Buruj ini diterjemahkan sebagai gugusan-gugusan bintang. Yang disebutkan dalam kitab Al-Hafiz Ibn Kathir, Al-Buruj ini juga dikenali sebagai Az-Zuhur, iaitu bintang yang paling bersinar, yang paling jelas ketara kalau dilihat daripada bumi. Gugusan-gugusan bintang. Ahli-ahli falak kata gugusan bintang ni tuan-tuan pecah kepada 12. Yang ini yang tuan-tuan selalu dengar, yang kita belajar dulu tuan-tuan, yang mana gugusan bintang ini ada yang seolahnya bentuk seperti seperti singa, ada yang bentuknya seperti kalajengking yang dipanggil sebagai Scorpio, Leo, Gemini dan sebagainya. Ada 12 gugusan bintang. Apa fungsinya tuan-tuan gugusan bintang ni? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ada dua Allah Ta'ala sebut. Pertama, fungsinya adalah sebagai perhiasan di langit bumi. Kedua, Al-Buruj ini fungsinya adalah sebagai alat rejaman kepada syaitan. Dan firman yang lain pula, fungsi Al-Buruj iaitu dia sebagai waze kepada pelayar-pelayar di lautan. Tengok sahaja pada bintang di langit, maka dia tahu mana arah utara, timur, barat dan sebagainya. Manakala bagi petani-petani pula tuan-tuan, dia melihat bintang-bintang ini sebagai penentuan bila tibanya musim menuai dan bila tibanya musim menanam hasil tanaman mereka dan sebagainya. Ini banyaklah perbincangannya. Ini antaranya tuan-tuan, ada fungsi-fungsi bintang ni. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok kalimah tabarruj, kan wanita dikenali sebagai tabarruj, wanita yang memperlihatkan hiasan mereka dikenali sebagai tabarruj. Dia datang daripada kalimah buruj. Buruj iaitu bintang yang bercahaya, yang paling bersinar, yang paling jelas kelihatan. Samalah dengan wanita yang memperlihatkan perhiasan mereka, maka dikenali sebagai tabarruj. Baik, pandangan yang lain pula tuan-tuan, Al-Buruj sengaja dipilih pada ayat ini sesuai dengan keadaan Nabi dan juga para sahabat. Sedangkan kalau tuan-tuan tengok Quran, bintang ni dalam bahasa Arab ada banyak nama. Juga dikenali sebagai An-Najm, juga dikenali sebagai Al-Kawakib, juga dikenali sebagai Al-Buruj, juga dikenali sebagai Al-Masabih. Banyak nama-nama bintang ni, tapi Allah sengaja guna Al-Buruj di sini sebab Al-Buruj juga memberi maksud sebagai benteng ataupun kubu. Saya ulangi lagi tuan-tuan, surah ni diturunkan pada fasa Nabi dalam keadaan darurat dengan sahabat Nabi, kritikal. Sahabat Nabi ditindas, disiksa kerana mereka beriman kepada Allah. Mereka tidak ada perlindungan tuan-tuan. Pemerintah ketika itu Abu Jahal tak beriman dengan Allah. Tidak ada siapa pun yang membela mereka. Tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu, walaupun kamu tidak ada pembela, kamu kena tahu yang mana ada benteng tentera Allah di langit. Sebab itu sengaja dipilih kalimah Al-Buruj, bukan sekadar nak sebut tentang bintang, tetapi nak memberi juga mesej adanya tentera Allah di benteng-benteng, di kubu-kubu di langit yang dikenali sebagai Al-Buruj. Tuan-tuan tengok Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata Allah Ta'ala, aynama takunu yudrikumul maut. Kamu pergilah mana-mana pelosok bumi ni pun, kematian tetap akan menemuimu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kata Allah, sekalipun kamu duduk fi burujin, buruj, di tembok-tembok, di benteng-benteng yang kukuh dan ampuh sekalipun, kematian tetap akan bertemu dengan kamu, tidak lambat dan juga tidak cepat. Okey, Allah gunakan kalimah buruj, merujuk kepada benteng dan juga kubu. Yang ketiga, Al-Buruj ini juga dikenali sebagai Manazilul Qamar, iaitu tempat pergerakan bulan.
Pendek kata tuan-tuan, apa-apa yang ada di cakrawala ni, yang berada di Bimak Sakti ni, sebahagian ulama kata dia memberi maksud dalam satu nama, iaitu Al-Buruj. Okey, Allah Ta'ala bersumpah dengan langit, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang berada di langit. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala sebutkan wal yaumil maw'ud, dan juga demi hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan ini merujuk kepada hari kiamat. Merujuk kepada hari kiamat. Ayat yang ketiga, Allah Ta'ala bersumpah wa syahidin wa mashhud. Allah bersumpah demi yang syahid dan juga demi yang mashhud. Kalau tuan-tuan tengok pada terjemahan, kalimah syahid bermaksud yang menyaksikan, manakala mashhud bermaksud yang disaksikan. Di sini tuan-tuan, para ulama tafsir khilaf banyak, sampai 24 perbezaan daripada kalangan ulama tafsir. Cumanya ulama tafsir berbeza dengan ulama fiqh. Ulama tafsir kalau berbeza pandangan mereka dalam tafsiran, itu sebenarnya adalah perbezaan yang memberi contoh, saling lengkap melengkapi. Berbeza dengan ulama fiqh, sebab ulama fiqh di perbezaan mereka adalah khilaf tadad, khilaf yang bercanggah sama sekali. Ada yang kata harus, ada yang kata makruh, ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Ia berbeza sama sekali hukumnya. Tapi kalau ulama tafsir, perbezaan pandangan mereka adalah saling lengkap melengkapi, memberi kefahaman yang lebih dalam lagi kepada satu ayat di dalam Al-Quran. Itu perbezaan dia. Baik, jadinya tuan-tuan, yang paling kuat daripada pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, syahid dan masyhud ni tuan-tuan, asyahid iaitu yang menyaksikan, merujuk kepada hari Jumaat, manakala masyhud merujuk kepada hari Arafah. Ada sebab-sebab Allah Ta'ala bersumpah dengan hari-hari ni tuan-tuan, hari kiamat, hari Jumaat dan juga hari Arafah. Ada sebab-sebab dia, tapi kita tak sempat nak bincang untuk pagi ni. Apapun, kenapa Allah bersumpah, mesti ada jawabul qasam. Ini dalam ilmu tafsir, setiap kali ayat sumpahan mesti ada intipati sumpahan. Ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak tegaskan. Apa yang Allah nak tegaskan tuan-tuan? Sebahagian ulama tafsir kata jawabul qasam dia, intipati sumpahan ini, iaitu pada ayat yang keempat. Okey, berujuk pada ayat keempat. Tetapi sebahagian kata bukan pada ayat keempat, dia jatuh pada ayat yang ke-12. Tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ke-12. Apa yang Allah Ta'ala nak tekankan tuan-tuan? Kata Allah, inna batsha li rabbika lasyadid. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya azab Allah, genggaman Allah menghukum manusia-manusia yang ingkar kepada Allah, lasyadid, iaitu dengan azab yang keras, azab yang pedih. Baik, mesej ni Allah Ta'ala nak kata apa? Sesiapa yang menyentuh kaum muslimin, menyusahkan kaum muslimin, menzalimi dan menindas kaum muslimin, Allah Ta'ala ancam mereka, inna batsha li rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab aku kepada mereka ini yang menyusahkan kaum muslimin ini adalah azab yang keras. Maknanya orang yang bukan Islam memusuhi orang Islam, ini adalah ancaman Allah. Manakala orang Islam pula tuan-tuan, ayat ini adalah kita istilahkan sebagai, ini adalah jaminan daripada Allah. Seolah-olahnya Allah menjamin, wahai orang muslimin, kamu beriman dengan Allah, kamu berprinsip dengan kebenaran, bijak atas kebenaran, kamu tak payah risau dah. Sebab di belakang kamu, yang backup kamu, yang cover kamu, yang jamin keselamatan kamu adalah Allah. Orang musyrikin jentik kamu, usik kamu, azab aku kepada mereka adalah lasyadid. Allah Ta'ala tegaskan, azab aku adalah sangat-sangat keras. Okey. Jadi ya tuan-tuan, orang muslimin bila baca saja surah ini tuan-tuan, hakikatnya mereka tidak takut selain daripada kebenaran. Asal mereka berpijak atas kebenaran, tidak ada apa yang mereka risaukan. Sekalipun orang musyrikin itu memegang pemerintahan,
memegang undang-undang, tak ada apa yang mereka risaukan. Orang musyrik yang bermusuh dengan orang muslimin, hakikatnya Allah Ta'ala nak beritahu, dia bukan bermusuh dengan kamu wahai orang muslimin, tetapi dia mengisytiharkan perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu orang muslimin tak takut, beriman dengan Allah, berpegang atas kebenaran. Yang melindungi dia, yang menjaga keselamatannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu sahabat Nabi tuan-tuan 13 tahun duduk dalam keadaan minoriti di Mekah, ditindas, diseksa, bahkan dibunuh, tidak menggugat keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Sebab apa? Ini antara ayat-ayat yang menjadi pembela kepada orang muslimin. Siapa lagi nak melindungi kita? Siapa lagi nak cover kita tuan-tuan? Semuanya daripada Allah Ta'ala. Contohlah tuan-tuan, kalau dalam bahasa mudahnya, tuan-tuan buat sesuatu pun, tuan-tuan tak risau pun, orang kata macam mana kamu boleh berani untuk buat satu keputusan ni, bertindak seperti ini yang orang lain tak mampu. Macam mana tuan-tuan dia tak takut? Sebab di belakangnya, di belakang saya ada ketua polis negara, contohlah yang backup dia. Di belakang saya ada sultan, ada agung. Dia berani sebab ini adalah satu jaminan keselamatan kepada si fulan. Bayangkan, ini adalah jaminan daripada Allah. Sampai Allah Ta'ala bersumpah, aku bersumpah demi langit yang memiliki gugusan bintang, aku bersumpah demi hari kiamat, bersumpah demi hari Jumaat, bersumpah dengan hari Arafah, sesiapa yang menyentuh, menyusahkan orang muslimin, aku akan menyeksa mereka dengan azab yang keras. Okey? Jadinya orang muslimin syarat beriman pada Allah dan jangan takut di atas kebenaran. Baik, tuan-tuan tengok pada ayat yang keempat. Daripada ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11 tuan-tuan, Allah datangkan contoh kepada orang muslimin, khususnya sahabat Nabi. Wahai kaum muslimin, kononnya Allah Ta'ala sampaikan pada mereka tuan-tuan, sebelum kamu disiksa oleh Quraisy, ditindas oleh Quraisy, dizalimi oleh Quraisy, dibunuh oleh Quraisy, kamu sebenarnya tidak bersendirian. Ada generasi sebelum kamu juga mengalami nasib yang sama, bahkan lebih dahsyat lagi, hanya mempertahankan akidah kepada Allah. Mereka ni bukan orang bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi mereka ni adalah orang biasa sahaja yang dikenali sebagai Ashabul Ukhdud. Okey? Maknanya tuan-tuan, ayat ni tuan-tuan bukan nak cerita tentang sahabat Nabi dan juga Ashabul Ukhdud, tetapi juga kepada kita. Kalaulah kita ditindas, disusahkan hanya kerana kita cakap benda yang benar, tapi orang tak suka tuan-tuan, tuan-tuan jangan kecil hati. Tuan-tuan jangan rasa terpinggir, dan kita jangan rasa kita ni loser tuan-tuan. Sedangkan kita tahu sebelum kita ada generasi yang mempertahankan kebenaran pun mengalami nasib yang sama. Kita tak bersendirian. Ada sebelum kita pun telah mengalami situasi-situasi ini dan Allah Ta'ala muliakan mereka. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan perhatikan ayat keempat, kata Allah, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Daripada ayat yang keempat ke tujuh, Allah Ta'ala perincikan kisah tentang Ashabul Ukhdud. Baik, Ashabul Ukhdud tuan-tuan, kalau tengok dalam tafsir Imam Al-Hafiz Ibn Kathir dan juga dalam tafsir Imam Qurtubi, dia bawa beberapa pandangan. At-Tabari pun bawa pandangan ni tuan-tuan. Ada 3 kisah. Pertama dan yang kedua ni daripada riwayat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Katanya Ashabul Ukhdud ni cerita tentang seorang pemerintah yang memerintah di negara Parsi. Satu hari tuan-tuan, raja ni telah meniduri anak gadisnya sendiri. Anak raja tidur anak perempuan dia, anak gadis dia, puteri dia, sehingga anak gadisnya hamil dan melahirkan zuriat. Raja ni panggil dia punya, kita kata penasihat agamanya, minta keluar satu, kalau istilah kita, fatwa. Keluarkan satu fatwa membenarkan mahram berkahwin dengan mahramnya. Keluarkan fatwa tu. Tetapi penasihat agama istana ni tuan-tuan di Parsi ni mengatakan ini adalah hukum Tuhan, kita tak boleh mengubah sesuka hati kita. Disebabkan raja ni marah tuan-tuan, kehendaknya tak dituruti oleh penasihat agamanya tuan-tuan, maka seluruh penasihat agamanya telah dimasukkan dalam satu lubang dan dibakar dalam lubang tersebut. Okey?
Yang ni kata Sayyidina Ali, ini adalah golongan Ashabul Ukhdud, pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua pula kata ada seorang raja yang memerintah di Yaman, di Najran, dan dia ni beragama Yahudi, manakala rakyatnya beragama Nasrani, Kristian. Rajanya yang beragama Yahudi ni tuan-tuan perintah rakyatnya tinggalkan agama Nasrani, masuk kepada agama Yahudi. Kisah ni berlaku tak silap saya 70 tahun sebelum kelahiran Nabi di Najran, di Yaman tuan-tuan. Tapi rakyatnya berpegang dengan prinsip kita beriman dengan Nabi Isa AS dan juga kitab Injil, sebab ni cerita tentang syariat Nabi Isa masa tu. Kerana mempertahankan agama Nasrani tuan-tuan, raja ni yang bernama Zunawas telah gali satu parit besar. Ada yang kata kawah tuan-tuan. Ashabul Ukhdud ni maknanya kawah besar. Dia galinya tuan-tuan, diletakkan api dalam kawah tersebut dan dimasukkan rakyatnya yang beragama Nasrani ke dalam parit yang berapi itu. Bilangan mereka mencecah 20,000 orang, dibakar hidup-hidup di dalam lubang tersebut oleh Zunawas, raja kepada kerajaan Najran di Yaman saat tersebut. Dan kata Sayyidina Ali, ini adalah Ashabul Ukhdud. Manakala pandangan yang ketiga yang lebih kuat, kisah ni panjang tuan-tuan. Kalau tengok dalam kitab tafsir, hadis ini riwayat Imam Muslim daripada Suhaib. Hadis ni ada 3 muka surat. Dia cerita tentang ada seorang raja dan juga seorang ahli sihir. Okey. Baik, tuan-tuan dengar sungguh cerita ni tuan-tuan. Cerita ni adalah cerita sahih daripada hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Mungkin tuan-tuan akan dengar kisah ni ada unsur-unsur seperti perkara yang tidak logik, tapi tuan-tuan kena meyakini peristiwa ni berlaku pada zaman Nabi Isa AS, yang mana zaman mereka ni memang perkara-perkara pelik. Seperti mana mukjizat Nabi Isa yang boleh menghidupkan orang yang telah mati. Jadi fitnah zaman tu adalah perkara-perkara yang pelik-pelik. Jadinya tuan-tuan, Nabi sampaikan cerita ini kepada sahabat Nabi seolah-olahnya nak memberi semangat pada sahabat Nabi. Kita mengalami suasana darurat ni bukan bersendirian. Sebelum kita, generasi sebelum ni pun mengalami nasib yang sama. Contohlah tuan-tuan, kita menghadapi PKP 3 bulan tuan-tuan, 4 bulan, duduk tak boleh keluar rumah. Anak-anak kita meragam tuan-tuan, tak senang hati, nak keluar rumah juga, nak itu nak ini. Kita sebagai orang tua cerita pada anak-anak kita, sebelum kamu menghadapi PKP, ayah dulu zaman Jepun, zaman British, zaman itu zaman ini lebih lagi. Kita dulu makan ubi kayu, kita tak boleh bekerja, kita kena itu, kena ini. Cerita-cerita tu tuan-tuan untuk nak bagi tahu kamu tak bersendirian menghadapi saat tersebut. Kesusahan kamu dah dihadapi oleh orang dahulu. Jadi kamu hanya contohi dan merasai pengalaman yang sama. Jadinya tuan-tuan, Nabi cerita macam itu pada sahabat Nabi. Kata Nabi SAW daripada riwayat Suhaib sahabat Nabi, katanya ada seorang raja dengan ahli sihir. Ahli sihirnya dah tua, dan ahli sihirnya bagi tahu kepada raja, wahai raja, saya dah makin lanjut usia dan kemungkinan saya dekat dengan kematian. Saya cadangkan kepada raja, cari seorang anak muda. Dalam hadis sebut al-ghulam, cari seorang anak muda, pemuda yang bijak, yang cerdas di negeri kita, supaya jadi pelapis. Saya akan turunkan semua ilmu sihir saya, nanti dia menguasainya dan dia akan jadi ahli sihir untuk istana kamu nanti. Ini tuan-tuan hebat tuan-tuan, buat dosa jariah namanya. Dia dah sesat, disesatkan orang lain pula. Lantik seorang muda nak jadi ahli sihir seperti dia. Raja ni tuan-tuan setuju, dan dia perintahkan dia punya tentera dia pergi cari, masuk ke kampung, jalan ke jalan, cari mana budak-budak cerdik, bawa jumpa ke istana supaya dia ajarkan ilmu sihir kepada dia, jadi ahli sihir istana. Cari-cari tuan-tuan, jumpa seorang pemuda ni bijak, bawa ke istana. Raja setuju untuk lantik dia jadi pelapis kepada ahli sihir. Dan ahli sihir ni bagi tahu pada pemuda ni, mulai hari ni kamu kena datang ke kelas aku, kelas sihir ni setiap hari di istana. Jadi budak ni pun setujulah, baik, saya akan hadir setiap hari. Nak jadi cerita tuan-tuan, Nabi SAW sebutkan, setiap kali daripada rumahnya on the way nak ke istana belajar sihir tuan-tuan, dia akan melalui satu rumah seorang pendeta yang beragama Nasrani.
Setiap kali dia lalu tuan-tuan, dia akan singgah. Sebab apa? Dia sangat tertarik dengan ajaran daripada agama Nasrani tersebut. Dia sangat tertarik dengan ibadah yang dilaksanakan oleh pendeta tersebut, yang berbeza dengan agama yang dianuti oleh rakyat di negeri itu. Sebab apa? Rakyat negeri itu beriman menyembah raja sebagai Tuhan. Dia kata yang disebut oleh pendeta ni lebih logik, lebih dekat dengan fitrah dia berbanding dengan ajaran agama yang diimani oleh penduduk ataupun rakyat negeri tersebut yang menyembah raja tersebut. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, setiap kali nak pergi kelas ahli sihir, dia akan singgah rumah pendeta, duduk belajar. Belajar tuan-tuan, jadinya dia terlambatlah pergi ke kelas ahli sihir. Bila terlambat ke kelas ahli sihir tuan-tuan, ahli sihir ini akan pukul dia. Hadis tersebut, dia ni dipukul oleh ahli sihir kerana datang lewat. Sebabkan pulang ke rumah pun lewat. Jadi sampai ke rumah, dia pun dipukul lagi sekali oleh ayahnya kerana pulang lewat. Jadi budak ni mengadu kepada pendeta, wahai pendeta, sekarang ni disebabkan saya pergi kelas kamu, saya terlewat ke kelas ahli sihir dan saya terlewat pulang ke rumah. Disebabkan kelewatan ini, saya dipukul oleh ahli sihir dan saya dipukul oleh ibu bapa saya. Jadi pendeta ni berikan satu cadangan sebagai helah alasan. Kata dia, selepas ini kamu datang kelas aku. Nanti kalau kamu lewat pergi ke kelas ahli sihir, bagi tahu tadi saya keluar lewat daripada rumah sebab ada urusan rumah tangga. Mak saya, ayah saya ada suruh saya buat sesuatu lah, urusan-urusan di rumah, pergi kedai ke, beli tong gas ke, apa ke, cakap lah, bagi alasan macam tu. Alasan yang lebih logik. Jadinya tuan-tuan, dia kata seperti itu. Nanti kamu pulang ke rumah, lewat juga, nanti bagi tahu dengan ibu ayah kamu, cakap saya keluar lewat daripada kelas ahli sihir. Sebab apa? Sebab tadi ahli sihir buat kelas tambahan. Cakaplah macam tu, dipanjangkan masa pengajaran dia dan sebagainya. Budak ni pun buat tuan-tuan, jadikan helah. Diikut apa yang diajarkan oleh pendeta. Baik, pendek cerita tuan-tuan. Hadis ni panjang pendek cerita. Satu hari tuan-tuan, on the way dia pulang ke kampung dia daripada istana belajar sihir ni, dia nampak ada seekor haiwan buas duduk di jalan utama masuk ke kampung. Saya minta maaf tuan-tuan, kalau dengar cerita ni, tuan-tuan mesti terfikir, ustaz ni cerita betul ke tak betul ni? Dia cerita panjang sangat ni. Yang ni saya sebut daripada hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Nak bagi tahu dengan tuan-tuan jelas ni. Tuan-tuan kena faham konteks cerita ni, zaman Nabi dan sahabat dalam keadaan darurat, susah sungguh. Jadi Nabi nak angkat semangat sahabat, sabar untuk hadapi ujian daripada Quraisy ni. Nabi datangkan cerita ni tuan-tuan, sebab itu ceritanya panjang untuk jadi pengajaran. Okey. Jadi Nabi SAW sambung lagi. Kata Nabi SAW, satu hari ada haiwan buas duduk dekat depan kampung dia. Satu kampung tak boleh masuk ke kampung tu kerana haiwan buas tu menghalang. Jadinya tuan-tuan, zaman tu zaman sihir kan, ramai orang buat baca jampi serapah sebagainya. Tapi budak ni Allah ilhamkan dia baca satu doa. Saya terjemahkan doanya tuan-tuan, lebih kurang budak ni ambil satu batu dan dia berdoa. Dia kata, wahai Allah, di antara pendeta dan ahli sihir, kalau benar guruku itu, pendeta itu adalah di jalan yang benar, sekiranya aku baling batu ini kepada makhluk ni, haiwan buas itu, kalau dia mati, maka benarlah pendeta tersebut. Dia baca doa macam tu tuan-tuan, lalu dibaling batu tu kepada haiwan buas tersebut. Bila dia baling tuan-tuan, terkena makhluk tu, haiwan tu pun mati. Dalam diri anak muda ni dia kata apa? Maka benarlah seperti mana pendeta itu mengajar aku. Maknanya dia tahu dah, saat itu pendeta itu benar, manakala raja dan ahli sihir itu adalah penipu. Okey? Jadinya tuan-tuan, orang kampung pun masuk seperti sedia kala, haiwan dah mati dah. Dan disebabkan itu namanya masyhur, terkenal dia ni, terkenal. Sebab dia ni ada ilmu yang berbeza dengan orang lain. Orang lain baca jampi serapah tak mati-mati, tiba-tiba dia doa, dia baling mati, jadi masyhur. Dan sebab kemasyhuran dia tuan-tuan, akhirnya dia ni diangkat pula jadi tabib pula. Maknanya orang kalau buta jumpa dia, Nabi kata, kalau orang buta jumpa dia minta disembuhkan, dia mampu menyembuhkan orang yang buta. Kalau orang ada penyakit kusta, penyakit sopak, penyakit kritikal pada waktu tersebut, dia mampu untuk menyembuhkan. Jadi namanya lagi terkenal di kampung tersebut. Okey. Baik tuan-tuan, disebabkan perkara tu, dia nak pergi ke kelas ahli sihir seperti biasa.
dia singgah di rumah pendeta dan dia mengadu pada pendeta, wahai pendeta, semalam saya mampu membunuh seekor haiwan buas ni dan saya doa sekian-sekian doa ni. Maknanya saya meyakini sekarang pendeta lebih benar berbanding dengan ahli sihir dan juga raja. Apa nasihat pendeta ni tuan-tuan? Dia kata, wahai ghulam, wahai pemuda, aku nasihatkan kepada kamu dua perkara. Kamu ni disebabkan peristiwa tu, kamu ni sebenarnya diangkat darjat oleh Allah Ta'ala. Sebab doa kamu mustajab, beza dengan aku, kamu lebih afdal daripada aku. Jadi pendeta tu kata, disebabkan kedudukan kamu lebih tinggi, tapi kamu kena ingat, ujian kamu selepas ini lebih berat. Ini pengajaran juga untuk kita. Tuan-tuan nak naik satu darjat tinggi di sisi Allah, ujiannya makin berat. Okay? Kata pendeta ni, ujian kamu lepas ni lebih berat. Kedua, kata pendeta ni, apa-apa yang terjadi kepada kamu, tolong jangan pecah rahsia yang saya ni adalah guru kamu. Dua perkara je. Lepas ni ujian kamu berat, hati-hati dengan ujian tersebut. Kedua, kamu ni kalau apa-apa terjadi pada kamu, jangan bocor rahsia saya ni adalah guru kamu. Pelajar ni, pemuda ni setuju tuan-tuan. Nak jadi pendek cerita lagi tuan-tuan, disebabkan namanya masyhur, mampu menyembuhkan manusia, saat tersebut menteri kepada raja. Ini menteri dia. Salah seorang menterinya buta tuan-tuan, buta kekal. Maknanya dia lahir-lahir dah buta dah. Dia mengadu pada pemuda ni, wahai pemuda, aku dengar cerita kamu viral dah, kamu boleh sembuhkan penyakit buta, betul ke? Kata pemuda ni, yang menyembuhkan bukan aku, yang menyembuhkan adalah Rob. Dia kata, hadis sebut Rob, Tuhan. Menteri ni kata, adakah Tuhan itu adalah raja? Dia kata tidak, Rob kita adalah Allah. Kamu beriman kepada Allah, aku akan sembuhkan kamu, aku akan doa kepada Allah untuk sembuhkan kamu. Menteri ni kata apa? Kalau begitu syaratnya tak apa, amanna, aku beriman saja. Jadi menteri ni dah masuk Islam, beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi pemuda ni doa kepada Allah, minta disembuhkan. Allah Ta'ala takdirkan doanya mustajab, sembuh menteri ni tuan-tuan, celik matanya. Daripada buta celik. Ini perkara pelik tuan-tuan. Orang yang buta kekal tiba-tiba celik. Dia celik tuan-tuan. Nak ceritanya, ini kemuncak cerita dia tuan-tuan. Bermulalah kisah ni bila menteri ni masuk ke istana, ada meeting mesyuarat dengan raja. Raja terkejut. Raja tengok muka dia, wahai menteri, bukankah kamu ni buta daripada kecil? Kenapa kamu hari ni celik matanya? Siapa yang sembuhkan kamu? Kata raja ni, yang menyembuhkan aku adalah Rabb, Tuhan. Raja tu tanya, adakah Tuhan itu adalah aku? Kata menteri ni, Rabbi wa Rabbukallah. Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah. Jadi raja ni naik berang. Rupa-rupanya ada Tuhan lain daripada aku. Dia jadi marah. Disebabkan dia marah tuan-tuan, dia seksa dan zalimi raja ni. Menteri ni. Raja ni kata apa? Sekarang kamu bagi tahu siapa yang ajar kamu agama ni? Siapa? Menteri ni tak bagi tahu tuan-tuan. Dipukul, diseksa dan sebagainya. Akhirnya menteri ni cakap juga, yang ajar aku agama ni adalah si ghulam tersebut yang kamu latih jadi pelapis ahli sihir tu. Dipanggil budak ni tuan-tuan, dan budak ni pun dipaksa juga untuk bagi tahu siapa yang ajar kamu agama ni. Dipukul, diseksa, tuan-tuan. Budak ni sabar juga, tak nak cakap. Akhirnya kerana tak tahan dipukul dan diseksa oleh raja ni, akhirnya dia cakap juga, yang ajar aku agama ni adalah Ar-Rahib, pendeta yang berada dekat hujung kampung kita ni. Kat negeri kita ni ada pendeta itulah yang ajar. Lalu dipanggil pendeta ni tuan-tuan menghadap raja. Apa kata Nabi SAW? Raja ni tuan-tuan, dia perintah tenteranya ambil gergaji daripada atas sampai ke bawah pendeta tersebut, terbelah dua. Nabi sebut dia gergaji ni tuan-tuan sampai terbelah dua. Tuan-tuan bayangkan, dia gergaji hidup-hidup. Sahabat Nabi dengar cerita ni tuan-tuan, apa sahabat Nabi rasa? Kita taklah sampai ke tahap itu diseksa oleh Abu Jahal, oleh tuan-tuan kita. Kalau Bilal hanya ditempap dengan batu, hidup lagi Bilal. Ada seorang sahabat Nabi direntap rambutnya, hidup lagi sahabat tersebut. Yang ini mempertahankan akidahnya sampai digergaji hidup-hidup, sampai mati digergaji oleh raja tersebut, terbelah dua badan dia. Tak cukup dengan pendeta ni tuan-tuan,
Menteri tadi yang telah beriman dengan Allah ni, raja tu kata, wahai menteri, sekarang tinggalkan agama kamu ni. Kamu tengok nak jadi macam pendeta ni ke tidak? Kerana pertahankan agama, tuan-tuan, menteri ni kata, saya redha, saya beriman dengan Allah Ta'ala juga. Menteri ni pun digaji oleh raja tu daripada atas sampai bawah terbelah. Yang menyaksikan, tuan-tuan, rakyatnya. Semua tahu dah, kita beriman, habis. Semua akan digaji oleh raja ni. Sekarang tinggal gulam ni saja, tuan-tuan. Gulam ni, raja ni perintah rakyat dia, dia perintah tentera dia, wahai tentera, kamu bawa si gulam ni naik atas gunung. Sampai atas gunung nanti kamu campak gulam ni daripada atas masuk ke gaung, biar dia mati. Naiklah, tuan-tuan, bawa gulam ni, tentera-tentera ni naik atas gunung. On the way atas gunung ni, tuan-tuan, Nabi sebut, al-gulam ni baca satu doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Wahai Allah, cukuplah bagi aku ni, aku serahkan urusan ni kepada Engkau. Kau ikut Kau lah nak buat macam mana pun. Kata Nabi SAW, takdirnya, tuan-tuan, gunung tu bergegar, dan yang jatuh masuk ke gaung adalah tentera-tentera raja tersebut, dan gulam ini selamat daripada bahaya tersebut. Dan dia ni pulang, tuan-tuan, dia tak balik rumah dia, dia pulang dan masuk semula ke dalam istana. Okey, kalau kita, tuan-tuan, pakat lari lah, tapi tidak pada gulam ni. Selamat ni, tuan-tuan, pergi masuk istana, tunjuk muka di depan raja. Raja terkejut. Dia kata, mana aku punya tentera-tentera ni? Dia kata, tentera kamu semua dah masuk dalam gaung dah, aku selamat. Jadi raja ni tak puas hati, dia kata apa? Dia kerah lagi satu kumpulan tentera dia. Dia kata, kamu bawa budak ni naik kapal, berlayar dekat tengah lautan, sampai tengah laut nanti kau campak dia dalam laut. Jadinya, tuan-tuan, bawalah budak ni atas kapal, nak dicampak dalam laut, tuan-tuan. Budak ni doa benda yang sama, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Cukuplah aku serahkan kepada Engkau, wahai Tuhan, urusan ni. Aku dalam keadaan susah, aku terpulang kepada Engkau. Datanglah badai, tuan-tuan, ombak besar, ribut taufan di tengah lautan. Seluruh tentera ni masuk dalam lautan, lemas, mati, dan budak ni selamat. Pulang balik ke istana, tunjuk mukanya depan raja. Terkejut raja. Tuan-tuan, doa ni, tuan-tuan boleh baca dalam keadaan yang sukar. Kita agak-agak tak jumpa jalan keluar, dalam keadaan yang sangat sukar, tak tahu nak minta mana-mana, tuan-tuan, baca doa yang dibacakan oleh gulam ni, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Kita serahkan urusan kita, kesusahan kita kepada Allah Ta'ala. Ini antara yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ni. Baik, disebabkan budak ni balik ke istana, dia tunjuk muka dia, dia selamat daripada dua tadi, tuan-tuan. Satu dibuang daripada ke gaung, satu lagi masuk dalam lautan. Dua-dua selamat, tunjuk depan raja. Raja pun terkejut. Jadi raja ni, dia pun pening, macam mana saya nak bunuh kamu ni? Budak ni Allah ilhamkan, cakap dengan raja. Dia kata, wahai raja, kalau benar kamu nak bunuh aku, nah, ambil satu anak panah daripada beg aku ni, busur aku ni, ambil anak panah ni, kamu kumpulkan rakyat kamu, jelata kamu ni, rakyat jelata, dekat satu padang besar, salibkan aku dekat pokok tamar, dan nanti kamu sendiri yang tarik anak panah ni dan lepaskan anak panah tu, dalam keadaan kamu sebut Bismillahirabbil ghulam. Kononnya macam jabi serapah lah budak ni ajar. Kalau nak bunuh aku, nanti kau baca jabi serapah, Bismillahirabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Tarik, lepas. Dan kata Nabi SAW, budak ni ajar dia, bukan sekadar sebut tu, tuan-tuan, tapi target dekat sini, as-sudu. Dalam hadis sebut as-sudu. Sudu ni apa, tuan-tuan? Tuan-tuan pegang kepala kita, ada tengkorak kan? Kat kawasan ni ada kawasan yang lembut ni, yang tak ada tengkorak ni. Dekat situ, dia minta target anak panah tu tepat masuk ke dalam ni. Bila raja tu ambil, dia kumpulkan rakyat dia, dia salib budak ni, dia tarik anak panah, sebut Bismillahirabbil ghulam. Yang tembak ni, tuan-tuan, yang panah ni adalah raja, bukan tentera dia. Dia pun lepas, tepat kena sini, tuan-tuan. Budak ni pun tekuk kepalanya, tumbang, jatuh. Dan saat tersebut, tuan-tuan, kata Nabi SAW, seluruh rakyat negeri tu yang nampak, saksikan peristiwa tu, tuan-tuan, semua kata amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhan budak ini, kami beriman dengan Tuhan budak ini, kami beriman dengan Tuhan budak ini, tuan-tuan. Ada seorang menteri kepada raja ni, tuan-tuan, dia provoke. Dia kata, wahai raja, sekarang kamu dah masuk perangkap budak ni. Kamu nak bunuh dia seorang saja.
Tapi sekarang satu negeri dah beriman kepada Tuhan budak ni. Ni dia kata satu negeri dah beriman dengan budak ni. Raja jadi naik daging berang ni. Marah dia. Apa dia buat tuan-tuan? Dia gali satu lubang besar macam kawah. Dia perintahkan supaya dibakar kawah tersebut, letak api dalam tu tuan-tuan, dan dia perintahkan menteri dia, tentera dia humbankan seluruh rakyatnya yang beriman kepada agama budak ni tuan-tuan. Berapa bilangannya tuan-tuan? Kata Nabi SAW, bilangan rakyat raja ni yang beriman saat tersebut adalah 70,000 orang. Dan 70,000 orang ni tuan-tuan dibakar hidup-hidup di dalam lubang tersebut, dan mereka lah dikenali sebagai Ashabul Ukhdud, disebut oleh Nabi SAW. Wahai sahabat aku, kata Nabi SAW, lebih kuranglah cerita ni generasi sebelum kamu, mereka telah ditindas, diseksa, disusahkan oleh orang yang bukan Islam. Kamu menghadapi situasi yang sama. Okey? Tapi kamu tengok, kerana pertahankan agama Allah, mereka dimuliakan oleh Allah. Allah rakam kisah mereka dalam Quran. Kamu sekarang berpeluang dengan peluang yang sama. Pertahankan agama Allah, berdiri atas kebenaran. Kalau kamu mati, kamu juga akan dimuliakan oleh Allah. Sebab itu nanti tuan-tuan jumpa ada ayat nanti di hujung nanti, Allah Ta'ala sebut zalikal fawzul kabir. Ini adalah kejayaan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka mati pertahankan agama Allah. Ashabul Ukhdud mati, generasi sahabat menjadi saksi, Allah muliakan mereka. Sahabat-sahabat Nabi mati pertahankan agama Allah tuan-tuan. Kita jadi saksi, mereka dimuliakan oleh Allah. Berapa ramai sahabat Nabi yang syahid dalam peperangan tuan-tuan. Sampai hari ini generasi kita kenal sahabat-sahabat Nabi. Bagi nama anak-anak kita daripada kalangan nama sahabat-sahabat Nabi SAW. Sepatutnya ini menjadi bukti kepada kita. Kita pun sebelum mati tuan-tuan, dalam hayat hidup ni, pertahankan agama Allah. Kalau kita mati dalam agama Allah, pertahankan agama Allah tuan-tuan, Allah mesti muliakan kita. Sama macam Ashabul Ukhdud, sama macam kisah sahabat-sahabat Nabi SAW. Zalikal fawzul kabir. Ini adalah kejayaan yang besar. Okey, baik tuan-tuan tengok. Hadis ni tak habis lagi tuan-tuan. Dia sama tuan-tuan. An-nari dhatil waqud. Tuan-tuan tengok ayat kelima. Saya habis kat sini ya tuan-tuan. An-nari dhatil waqud. Kata Allah Ta'ala dinyalakan api di dalam lubang tu. Dibesarkan apinya, nyalakan. Bila raja ni perintah tuan-tuan dinyalakan api tuan-tuan, tak cukup dengan tu tuan-tuan, siksaan raja ni dia kata apa? Idhum 'alaiha qu'ud. Kata Allah Ta'ala, mereka ni diletakkan, didudukkan di sekitar kawasan api tersebut. Maknanya parit yang letak api tu, mereka ni didekatkan. Di sini ayat ke-5, ayat ke-6 ada dua pandangan ulama tafsir. Pertama, yang siapa yang didekatkan dengan lubang parit berapi ni tuan-tuan, pandangan pertama kata yang duduk dekat api ni adalah rakyat kepada raja tersebut, iaitu 70,000 orang. Bahasa mudahnya tuan-tuan, sebelum rakyat ni dimasukkan dalam api, mereka telah diseksa secara perlahan-lahan. Caranya macam mana? Mereka telah disalai terlebih dahulu. Duduk berhampiran dengan api ni sampai kulitnya melecur-lecur, terbakar-terbakar ni tuan-tuan, raja ni tetap kata, tinggalkan agama kamu, tinggalkan agama kamu. Kamu tinggalkan agama kamu, masuk balik agama aku, kamu lepas. Tuan-tuan bayangkan, dalam keadaan kulit dah terbakar ni, masing-masing bertahan lagi. Saya tetap beriman dengan Allah Ta'ala, tetap beriman. Okey, bukan benda yang senang. Dah diseksa dulu ni, dia diletak dekat api supaya terbakar kulit ni, sampai macam tu sekali. Selepas itu kalau betul-betul beriman, baru dilemparkan ke dalam lubang api tersebut. Baik. Kemudian pandangan yang kedua, idhum 'alaiha qu'ud, ini merujuk kepada raja dan menteri. Allah Ta'ala seolah-olahnya nak sampaikan pada kita, raja ni tuan-tuan berhati binatang, sangat-sangat busuk perangai dia. Sebelum dia nak masukkan rakyatnya 70,000 orang ke dalam api tu tuan-tuan, raja ni dia duduk atas singgasana dia dengan menteri dia, duduk melihat rakyatnya dibakar tu macam satu hiburan. Seorang-seorang rakyatnya dibaling masuk dalam api tu, raja tu duduk tengok dalam keadaan gembira. Ni iblis tuan-tuan, perangai macam ni. Dia tidak ada hati perut dah, tak ada sifat kemanusiaan dah. Dia boleh gembira tengok orang lain susah,
dia gembira tengok orang lain diazab, diseksa oleh api tersebut. Ini perangai yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Memang hati iblis raja ni. Kemudian ayat ke-7 kata Allah, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka itu telah menyaksikan apa yang mereka lakukan kepada orang mukmin, iaitu dia tengok seorang-seorang orang mukmin ni telah dimasukkan ke dalam api tersebut. Baik, hadis saya baca tadi tuan-tuan tak habis lagi. Bila orang muslimin ni diatur beratur untuk dimasukkan dalam api ni tuan-tuan, ada seorang ibu dengan seorang anak. Yang mana ibu tu tengah kendong anak ni, kecil lagi, baby lagi tuan-tuan, kendong anak ni. Dah disalai, terbakar ni tuan-tuan. Bila ditanya pada ibu ni nak kufur ke tidak, nak kembali pada agama raja ni ke tidak, ibu ni hampir-hampir nak patah balik. Maknanya nak tinggalkan agama, beriman dengan Allah, nak masuk pada agama raja tu. Sebab bukan dia risaukan diri dia, tapi dia risaukan anak dia. Anak ni baru lahir, baru kenal dunia. Takkan kerana saya pertahankan agama, saya sanggup biarkan anak ni tak dapat kehidupan dunia dia, tak rasa nikmat dunia ni. Tapi nak jadi cerita tuan-tuan, adanya Allah Ta'ala letakkan karamah pada situasi itu, yang mana bayi ini bercakap sama macam mukjizat Nabi Isa AS. Kata Nabi SAW, budak dia kata, fasbiri wahai ibuku, sabarlah, fa innaki alal haqqi, sesungguhnya kamu berada di jalan kebenaran. Dan anak dia kata, wahai ibu, terjun dalam api itu, terjun. Maka ibu dia pun terjunlah masuk dalam api tersebut. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita ber 725 tuan-tuan. Saya berhenti pada ayat yang ke-7. Nanti tuan-tuan akan tengok ayat yang ke-8, ke-9, ke-10 ni insya-Allah kita akan sambung pada waktu yang berikutnya. Okey, ada kisah ni tak selesai lagi. Tetapi yang saya nak sampai pada tuan-tuan, mesej untuk pagi ni sahaja. Tuan-tuan perhatikan pada ayat yang Tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ke-10. Ada mesej yang saya sampaikan kepada tuan-tuan. Tengok pada ayat ke-10 last sekali tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang telah melemparkan orang muslimin lelaki dan perempuan ke dalam api tersebut, maknanya raja dan menteri-menterinya itu, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat kepada Allah, falahum, disebabkan perbuatan itu bagi mereka azabu jahannam, azab api neraka jahannam, walahum azabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Ayat ni kalau tuan-tuan baca secara literal, kita hanya faham kamu buat jahat, kamu masuk neraka, kan? Direct ayat dia. Tetapi kata Hasan Al-Basri, katanya ayat ini sangat powerful. Kenapa? Sebab di sini bukti Allah Ta'ala ini sangat-sangat kasih kepada hamba-Nya. Macam mana tuan-tuan? Dekat mana ayat yang membuktikan Allah ni Maha Pengasih? Iaitu Allah Ta'ala sebut kalimah thumma lam yatubu pada ayat ke-10. Tuan-tuan perhatikan, Allah Ta'ala kata raja dan menteri yang lemparkan orang muslimin masuk dalam api ni, 70,000 masuk api ni, kata Allah, kalau mereka tak bertaubat, dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Artinya Allah letakkan syarat, kamu buat dosa, kamu tak taubat, masuk neraka jahanam. Tapi kalau kamu taubat, kamu akan dilepaskan daripada azab api neraka jahanam. Itu satu sifat Allah yang Maha Pengasih pada hamba-Nya. Bahasa mudah macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, ada seorang penjahat ni, dia bakar satu keluarga ni hidup-hidup, 5 orang. Dia bakar hidup-hidup. Dia sembelih seorang-seorang, kemudian dia bakar tuan-tuan. Bila didakwa orang ni tuan-tuan, bawa pergi mahkamah, duduk dalam kandang pesalah, dia cakap depan hakim, wahai hakim, saya dah bertaubat dah. Hakim pun kata, kalau kamu dah bertaubat, tak apalah, saya lepaskan kamu. Tuan-tuan rasalah, adil ke tak adil? Ni perangai binatang tuan-tuan. Dia dah sembelih manusia hidup-hidup, 5-6 orang, kemudian dia bakar pula hidup-hidup. Tiba-tiba dia jumpa dengan hakim, dia kata, wahai hakim, saya bertaubat dah. Kalau kita lah tuan-tuan, orang macam ni, kita takkan lepaskan. Paling tidak dia mesti kena hukuman yang setimpal. Sini Allah Ta'ala nak cerita, raja ni bunuh bukan seorang, 70,000 orang. Dosa besar sungguh tuan-tuan. Tapi Allah nak bagi tahu rahmat Allah luas.
kamu bertaubat, aku akan lepaskan kamu. Walaupun dosa kamu sebesar itu. Kalaulah dosa raja yang jahat ni tuan-tuan, dia taubat pun Allah Ta'ala ampunkan dia, apatah lagi kita yang mana kita melakukan dosa yang taklah sedahsyat seperti dosa raja tersebut. Okey? Jadi pengajarannya tuan-tuan, sentiasa melazimi taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita ni tak habis tuan-tuan. InsyaAllah nanti pada kesempatan yang akan datang, perjumpaan kita akan datang, saya akan sambung balik pada ayat yang ke-8 sampailah ke penghujung surah, iaitu pada ayat yang ke-22 nanti. Kita akan tengok beberapa lagi mesej penting yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW dan juga kepada kita insya-Allah. Jadi ala kulli hal, mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini dan semoga Allah Ta'ala terima amalan kita sebagai amal soleh di sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil jahannam wal 'adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.